Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isu konflik dalam pengurusan organisasi di tempat kerja akan dibentangkan oleh Nurhaiza binti Zakaria, Rohaiza binti Zakaria, Nur Atirah binti Abdul Rahman dan Nur Hidayah binti Mat Muhtar. Bidang hubungan manusia merupakan salah satu bidang yang amat penting terutama dalam konteks persekitaran masyarakat dan keseluruhan organisasi. Dalam konteks ini, pelbagai isu dan konflik telah timbul terutamanya dalam pengurusan organisasi di tempat kerja. Isu konflik dalam pengurusan organisasi di tempat kerja sering berlaku dalam masyarakat hari ini. Perkataan konflik berasal daripada perkataan Latin iaitu confligus. Oxford Wesleyan Dictionary mendefinisikan konflik sebagai a serious disagreement atau a serious difference of opinion wishes. Menurut pendapat sarjana bara, konflik adalah salah satu di mana seseorang itu berusaha dengan sengaja atau mengagalkan usaha seseorang yang lain dengan cara menghalangnya daripada mencapai matlamat. Selain itu, konflik boleh berlaku dalam pelbagai bentuk seperti konflik dalaman dan konflik luaran. Konflik dalaman bermaksud konflik perseorangan dalam diri sendiri, manakala konflik luaran ialah konflik melibatkan dua pihak atau lebih. Isu konflik di tempat kerja juga boleh mendatangkan pelbagai kesan sama ada kesan positif dan kesan negatif. Justru itu, konflik yang berlaku perlulah ditandangi secara dinamik oleh setiap individu dalam organisasi. Hal ini sedemikian kerana konflik yang berlaku ini boleh membawa kepada kebaikan sekiranya dapat ditangani dengan matang oleh individu selaras dengan landakan inovasi teknologi 4.0 pada masa kini. Yang pertama adalah teori konflik sosiologi oleh Karl Marx. Karl Marx merupakan ahli falsafah ekonomi dan sosiologi Jerman yang pertama kali memperkenalkan teori konflik sehingga beliau digelar bapa teori konflik sosial. The Communist Manifesto merupakan antara karya yang dihasilkan berkenaan dengan konflik yang berlaku dalam sesebuah masyarakat, sama ada organisasi atau negara. Teori konflik versi Marx tertumpu pada konflik antara dua kelas utama, iaitu sekumpulan orang yang memiliki kekayaan dan kepentingan tertentu, manakala proletariat adalah golongan yang dianggap kelas pekerja bawahan atau golongan miskin. Menurut teori ini, Karl Marx berpendapat bahawa mereka yang memiliki kekayaan dan kuasa berusaha untuk menekan orang miskin yang tidak berdaya. Dengan munculnya kapitalisme, sekelompok kecil golongan elit akan menentukan terma dan syarat dalam organisasi kepada bahagian masyarakat yang lebih besar kerana mereka mempunyai jumlah kawalan yang besar terhadap sumber dan kuasa. Justru itu, konflik ini menganggap bahawa golongan elit akan menyusun undang-undang tradisi dan struktur masyarakat. Keadaan ini akan menyebabkan kelas pekerja bawahan dan orang miskin akan mengalami keadaan yang semakin buruk. Kesedaran kolektif terhadap sikap ketidakadilan sehingga berpotensi mengakibatkan konflik dan pemberontakan dalam organisasi. Ringkasnya, teori Karl Marx menggambarkan konflik dalam penciptaan tekanan yang semakin meningkat apabila kumpulan memperjuangkan sumber yang terhad. Teori ini mengiktiraf pemisahan sosial, penolakan ketidakadilan kelas, perbezaan jantina dan rasuah ekonomi sebagai sumber konflik. Menurut teori ini, faktor-faktor tersebut menjadi ciri organisasi moden dan sekiranya pengurus tidak berminat memerhatikan pencetus konflik ini, keadaan ini mungkin akan menyebabkan berlakunya konflik yang lebih teruk. Yang kedua ialah teori konflik perilaku organisasi oleh Ralph Dahrendorf. Ralph Dahrendorf adalah seorang ahli sosiologi Jerman yang lahir pada tahun 1929. Karya utama Dahrendorf ialah Class and Class Conflict in Industrial Society pada tahun 1959 adalah sebahagian teori konflik yang paling berpengaruh. Sebagai asas teorinya, Dahrendorf menggunakan teori ahli sosiologi Karl Marx dengan separuh penerimaan dan separuh penolakan serta membuat penambahbaikan daripada teori Karl Marx. Dahrendorf telah membuat andaian yang sedikit berbeza dengan andaian Karl Marx.
Marx menganggap golongan elit adalah pemilik dan pengurus sistem kapitalisme, manakala pekerja dianggap sebagai orang bawahan. Justru kad ini boleh menyebabkan berlakunya konflik antara golongan atasan dan juga golongan bawahan. Namun begitu, menurut Dahrendorf, terdapat satu kelas lagi iaitu kelas menengah. Dalam konteks ini, konflik tidak hanya berlaku antara kelas atasan dan kelas bawahan sahaja, tetapi turut melibatkan kelas menengah, yang mana kadang-kala kelas menengah akan menyebelahi kelas atasan dan kadang-kala akan menyebelahi golongan bawahan. Selain itu, Karl Marx cenderung untuk menjadikan golongan elit sebagai pemilik modal dan pemilik syarikat, tetapi menurut Dahrendorf, modal tidak hanya berpusat pada golongan atasan sahaja tetapi boleh bersifat kolektif, seperti modal boleh disumbangkan oleh sesiapa sahaja, iaitu orang bawahan yang ingin menjadi pemegang saham atau penyumbang modal. Dahrendorf juga mengakui bahawa masyarakat tidak akan terlepas dari adanya dua elemen, iaitu permufakatan dan juga konflik yang merupakan syarat yang eksklusif dalam sesebuah kumpulan ataupun organisasi. Perkara ini disokong oleh Conrad apabila beliau menyatakan bahawa perhubungan dalam konflik sesebuah organisasi saling berkaitan, malah konflik juga boleh membawa kebaikan seperti meningkatkan semangat individu serta memberi peluang pada individu untuk membangunkan kemahiran kendiri. Kesan positif dapat dihasilkan sekiranya seorang individu tersebut mengambil pendekatan secara pragmatik dan matang dalam usaha menyelesaikan masalah bersama. Konflik dalam pengurusan organisasi merujuk kepada amalan pengurusan yang dilakukan oleh organisasi adalah bercanggah dengan kehendak sebenar para pekerja, mengakibatkan wujudnya perselisihan faham antara kedua-dua pihak terbabit. Selain daripada masalah komunikasi, konflik dalam pengurusan organisasi juga turut dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang akan saya jelaskan dalam video ini. Antara punca yang menyebabkan berlakunya konflik dalam organisasi adalah kerana persandaran tugas. Persandaran tugas bermaksud sesuatu tugasan yang memerlukan individu dalam organisasi untuk saling membantu dalam menyelesaikan sesuatu tugas yang memerlukan kerjasama dan persefahaman yang baik antara kedua-dua pihak. Kerjasama tersebut diperlukan untuk mendapatkan hasil kerja yang lebih efektif dan berkualiti serta membolehkan matlamat organisasi dicapai. Namun begitu, apabila kerjasama yang diperlukan tidak mencapai hasil yang diingini, ia mungkin akan menyebabkan timbul rasa tidak puas hati dalam kalangan mereka. Secara asasnya, lebih banyak sandaran tugas yang diperlukan dalam organisasi, di mana perlunya mereka untuk bekerja bersama demi mencapai matlamat. Lebih besar kemungkinan untuk sesuatu konflik tercetus apabila masing-masing mempunyai jangkaan dan matlamat yang berbeza antara satu sama lain. Salah faham yang kecil boleh berubah menjadi satu isu yang besar dalam masa yang singkat. Pergolakan konflik yang berlaku antara pihak tersebut akan menyebabkan sebarang kerjasama antara mereka pada masa akan datang akan terjejas dan seterusnya mengakibatkan kerugian kepada organisasi. Punca kedua yang membawa kepada konflik ialah disebabkan oleh penilaian prestasi yang berbeza. Perbezaan kriteria dalam penilaian prestasi dan sistem ganjaran menyebabkan potensi untuk berlakunya konflik dalam organisasi menjadi semakin besar. Hal ini seringkali berlaku kerana tidak ada satu penilaian tahap prestasi yang sama antara kumpulan yang berbeza dalam satu organisasi yang sama. Sebagai contoh, kaki tangan pengeluaran dalam sesebuah organisasi diberikan ganjaran berdasarkan kecekapan mereka dalam membuat pengeluaran untuk beberapa pengeluaran jangka masa panjang untuk beberapa produk, manakala kaki tangan dalam bidang jualan diberikan ganjaran berdasarkan tindak balas jangka pendek mereka terhadap perubahan pasaran, di mana mereka perlu mengorbankan kecekapan pengeluaran jangka panjang. Berdasarkan situasi tersebut, konflik timbul apabila setiap unit atau kumpulan berusaha untuk memenuhi kriteria pengukuran prestasi mereka sendiri. Seterusnya, tanggungjawab dan kuasa yang tidak jelas menyebabkan konflik dalam organisasi berlaku. Hal ini berlaku apabila wujudnya sesetengah pekerja yang tidak tahu untuk menjalankan tugasnya dan kurang berkemahiran untuk menjalankan tugas yang diberikan secara efektif dan seterusnya mengharapkan orang lain untuk menyelesaikan tugas tersebut bagi pihaknya. Sekiranya berlaku sebarang masalah ketika menyelesaikan tugas, pergeseran tugas akan berlaku kerana matlamat setiap pekerja akan berbeza lalu menimbulkan konflik. Pekerja yang tidak jelas tentang tanggungjawab dan peranannya akan menyebabkan organisasi gagal untuk mencapai matlamat yang diinginkan.
Konflik juga berlaku kerana terjadinya persaingan terhadap sumber yang terhad dalam sebuah organisasi. Setiap jabatan yang ada di dalam organisasi sentiasa akan bersaing antara satu sama lain untuk mendapatkan sumber-sumber yang ada seperti jawatan, peruntukan kewangan serta kelengkapan pejabat bagi memenuhi kehendak dan keperluan jabatan masing-masing. Dan persaingan akan berlaku dengan sengit disebabkan oleh peruntukan sumber yang disediakan adalah terhad. Persaingan ini akan menyebabkan timbulnya ketidakpuasan hati dalam diri individu dan merasa ketidakadilan berlaku dalam pengagihan sumber masing-masing dan mereka akan lebih mementingkan diri demi mencapai keinginan diri sendiri, jabatan mereka masing-masing dan untuk mencapai matlamat yang diinginkan oleh organisasi secara keseluruhannya. Langkah untuk mengatasi isu konflik dalam pengurusan organisasi di tempat kerja. Akibat daripada timbulnya konflik dalam pengurusan sesebuah organisasi membuatkan para pekerja mendapat tekanan dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Kemunculan industri revolution 4.0 ini sedikit sebanyak dapat membantu masyarakat dalam melakukan sesuatu pekerjaan dengan lebih cepat dan mudah. Antara langkah yang boleh mengurangkan isu konflik dalam organisasi ini ialah dengan menggunakan teknologi robotik bagi menggantikan tenaga manusia. Umum mengetahui bahawa sesuatu pekerjaan di dalam sesebuah organisasi akan berhadapan dengan pelbagai konflik. Cabaran dalam dunia pekerjaan telah menyebabkan berlakunya persandaran tugas dalam sesebuah organisasi sehingga membuatkan sesetengah rakan sekerja mengambil kesempatan atas orang lain untuk menyiapkan tugasannya. Bertitik tolak daripada itulah, pihak organisasi perlu memanfaatkan kemudahan dan kemajuan teknologi semasa agar semua pekerja dalam organisasi dapat mengubah cara mereka bekerja. Penggunaan teknologi dapat dihasilkan dengan kepakaran manusia dan kemodenan ilmu semasa. Kelebihan penggunaan robot adalah untuk membantu manusia menyiapkan sesuatu pekerja dengan cepat dan pantas tanpa memerlukan penggunaan tenaga yang banyak. Penggunaan robot juga secara tidak langsung membolehkan sesebuah organisasi meningkatkan produktiviti kerja. Antara langkah yang kedua bagi mengurangkan isu konflik dalam sesebuah organisasi ini ialah dengan memanfaatkan penggunaan teknologi komunikasi dalam organisasi. Hal ini adalah demikian kerana kemajuan teknologi telah mempengaruhi corak kehidupan seharian para pekerja dalam sesebuah organisasi. Justru itu, kemudahan teknologi yang terdapat dalam negara kita ini wajar dimanfaatkan dengan baik bagi menyelesaikan konflik yang timbul. Bagi langkah yang ketiga ialah mengelaskan tanggungjawab dan kuasa secara terperinci. Pihak atasan dalam sesebuah organisasi perlulah mengelaskan tanggungjawab dan kuasa secara terperinci bagi mengelakkan timbulnya konflik dalam kalangan pekerja. Pengelasan tanggungjawab dan tugas adalah sesuatu yang amat penting agar pekerja dapat mengetahui dengan jelas tentang skop pekerjaan yang patut dilakukan. Langkah yang terakhir ialah membudayakan persaingan secara sihat. Ini merupakan langkah yang dapat membantu sesebuah organisasi untuk membuat persaingan secara sihat. Pekerja dalam sesebuah organisasi mempunyai banyak cabaran dan persaingan untuk menunjukkan diri dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Persaingan secara sihat amat penting dalam sesebuah organisasi supaya pekerja dapat saling membantu antara sama lain untuk membantu untuk menyelesaikan masalah yang terdapat di dalam sesebuah organisasi. Dengan adanya persaingan secara sihat dapat meningkatkan produktiviti dalam syarikat tersebut. Kesimpulannya, isu konflik dalam organisasi merupakan isu yang sering berlaku dalam kalangan masyarakat hari ini. Pihak organisasi sewajarnya mengambil langkah yang pragmatik dengan memperdayakan penggunaan teknologi revolusi industri 4.0. Hal ini adalah demikian kerana cabaran dalam dunia pekerjaan pada Alaf 2021 amat memerlukan kemahiran penggunaan teknologi yang canggih dalam usaha untuk menyelesaikan konflik yang sering berlaku dalam organisasi. Dengan bantuan dan sokongan daripada teknologi semasa, banyak perkara yang sebelum ini sukar dilaksanakan dapat dipermudahkan sekaligus hubungan manusia dalam organisasi dapat diperbaiki dengan bantuan teknologi 4.0. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.